الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ni pada seperti biasa, yang ini malam pengajian kita malam Khamis, Rabu malam Khamis. Seperti biasa kita sambung pengajian kita iaitu kitab Risalatul Misbahul Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah sekalian, InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu pada menyatakan ilmu usuluddin. Jadi siapa-siapa yang pegang kitab tu, insyaAllah dalam kitab Jawi pada muka surat 13. Muka surat 13. Kitab Jawi muka surat 13. Baik. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala.
ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 13, baris yang ke-9 daripada bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Baik, kita nak cerita apa sekarang ni. Jadi muka surat Rumi, muka surat 29 bagi kitab Rumi. Ada setengahnya kitab Rumi tu muka surat 30. Ada macam-macam. Baik. Kitab Jawi pada muka surat 13. Baik, jadi kita sekarang ni duduk dalam perbahasan huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Apa dia ilmu usuluddin? Kita panggil ilmu asal-asal agama. Asal-asal agama. Ataupun kita kata ilmu asal agama tu dengan mana ilmu kalam. Ilmu kalam. Ataupun kita kata ilmu usuluddin tu dikatakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita panggil ilmu tauhid. Ilmu kita nak mengesakan Allah Taala, kita panggil ilmu tauhid. Kita kata ilmu kalam. Sebab apa? Kerana sifat kalam itu sebahagian setengah, kerana sifat kalam itu ialah satu sifat perbahasannya yang amat payah, yang amat rumit. Sebab apa panggil ilmu usuluddin? Kerana ilmu itu berlandaskan dengan asal-asal agama. Dia panggil humbi agama. Tu dia. Baik. Kita tengok. Kemudian ni nak sambungan daripada hari itu. Jadi perbahasan di atas sana sebelum ni kita dah bahas, iaitu perbahasannya iaitu dikenaki dengan kita mengetahui ilmu tauhid. Kita mengenal ilmu tauhid itu dengan dalil-dalil ijmali. Tu kena ingat. Dalil ijmali. Jadi dalil itu terbahagi pada dua. Yang pertama dalil ijmali, yang kedua dalil tafsili. Dalil ijmali itu dalil yang dinisbahkan kepada dalil yang umum. Dalil yang umum, dalil yang general. Sebagai contoh, dalil umum inilah yang kita kena pegang, yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf wajib berpegang dengan dalil ijmali. Apa maksud dalil ijmali? Dalil yang kita nisbahkan pada umum. Maksudnya untuk diri kita pun cukup. Itu dia panggil dalil ijmali. Sekadar untuk diri kita tahu kenal Allah Ta'ala dah cukup dah. Kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ada tak? Kita jawab, ada. Mana dalil? Dalilnya alam ini. Dah cukup dah. Kita sebut dalilnya alam ini, kita jawab kata alam ini sebagai dalil kata ada Allah Ta'ala. Itu menunjuk kata dia panggil dalil ijmali. Manusia inilah, makhluk inilah menunjuk kata adanya Allah Ta'ala. Kita jawab gitu. Maka dia panggil dalil ijmali. Cukup untuk diri kita. Tapi kalau ada orang nak bantah kita, ada orang nak iktirad kita, nak bangkang kita, dia kata Allah Ta'ala tu ada. Mana dalil alam ni? Sebab apa kata alam ni sebagai dalil kata ada Allah Ta'ala? Kita nak jawab tak boleh dah. Itu terhenti di atas itu, memada bagi kita dah, cukup. Cukup untuk kita mengetahui sekadar itu, dipanggil dalil ijmali. Maka dah terlepaslah kefarduan kita mengenal Allah Ta'ala. Lepas dah, dipanggil lepas fardu ain kita. Kewajipan kita untuk mengenal Allah Ta'ala cukup sekadar dengan dalil ijmali. Adapun dalil tafsili itu untuk fardu kifayah. Yang reti untuk diri sendiri, betul.
Reti. Orang Kedah panggil reti. Serupa dengan Kelantan juga, Kelantan ni. Mu tak reti. Faham. Faham untuk diri sendiri. Kefahaman tu untuk kita diri sendiri kita cukup memadai dah. Adapun dalil tafsili itu untuk fardu kifayah. Jadi kena ingat, kitab kita ni kita nak belajar dua-dua ada. Dalil ijmali ada, dalil tafsili ada. Jangan risau, dua-dua ada. Kita belajar dalil ijmali pun kita belajar, dalil tafsili pun belajar. Maka kita dapat dua habuan. Satu habuan fardu ain, satu habuan fardu kifayah. Dapat dua habuan kita. Alhamdulillah. Kitab ni dapat pahala kita belajar ni Fardu ain tu untuk kewajipan kita dapat pahala dah. Pahala besar dah benda fardu ain. Fardu kifayah kita dapat juga, alhamdulillah. Dapat kita sampaikan pada mereka yang di luar sana, tak ada masalah, dapat pahala juga. Itu sebagai bonus. Kalau kita dapat belajar menghalusi ataupun mendalami dalam ilmu fardu kifayah, itu bonus bagi kita dapat pahala. Tak rugi kita belajar fardu kifayah. Cumanya fardu ain kita jangan tinggal. Kita nak belajar ilmu apa, belajarlah. Nak belajar ilmu qiraat boleh, nak belajar ilmu nahwu sorab boleh. Tapi fardu ain jangan tinggal. Apa dia? Tauhid yang pertama sekali. Tauhid. Yang kedua apa? Yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Tu tak boleh tinggal. Itu ilmu tu wajib kena belajar. Ilmu tauhid mengenal Tuhan kena tahu. Lepas tu ilmu fardu ain, fiqh. Bab ibadat, bab solat kena wajib kena tahu, bukan semua. Kena ingat fiqh ni bukan semua wajib kita kena tahu. Orang yang nak berzakat wajib dia mengetahui hukum zakat. Sebab apa? Sebab kewajipan ke atas dia tu untuk keluar zakat. Wajib dia kena tahu. Orang nak beribadat, kita sembahyang jemaah, wajib kita mengetahui hukum hakam sembahyang berjemaah. Nampak tak? Itu satu kewajipan, kefarduan. Orang nak kahwin, dia kena tahu hukum hakam tentang bab nikah. Bab menjaga anak, bab nafkah dan sebagainya. Dia bukan yang kita belajar kursus kahwin yang dulu tu, dah satu hari tak memadai. Lepas tu kalau kalau saya belajar dulu, kalau kitab muamalat dia banyak. Bab munakahat, bab khulu', semua belajar. Bab munakahat, bab hadanah, penjagaan, bab tolak, semua belajar. Dia masuk dalam bab munakahat. Orang berniaga, bukan boleh open table gitu, wajib kefarduan ke atas dia belajar bab niaga, kena belajar. Kena ada ilmu, mudah-mudah kata. Ada pun orang dia tak niaga tapi tak wajib tak menjadi kewajipan ke atas dia. Sebab apa? Sebab dia bukan orang berniaga. Orang yang berniaga wajib ke atas dia kewajipan untuk belajar bab niaga. Lepas tu tiap-tiap kita ni kefarduan tak sama. Kefarduan kita, tiap-tiap kita ni, individu ni, semua tak sama. Orang tu dia wajib kena belajar apa? Qadi, tengok qadi contoh. Qadi, mufti. Dia kena tahu bab qadi. Boleh tak dia nak terima hadiah? Orang nak bagi hadiah kat dia, boleh terima ke tak? Kalau dia terima hadiah ni, takut-takut dia orang tu ada sesuatu perkara dia nak ambil apa? Nak ambil kesempatan. Boleh tak dia terima hadiah tu? Banyak perkara. Tu qadi, mufti. Tapi kita bukan semua jadi mufti. Orang yang jadi mufti tu dia kena tahu. Begitu juga kita ni, fardu ain jangan tinggal. Fardu kifayah tu jangan kita lebihkan fardu kifayah lebih pada fardu ain. Jangan Dia tujuan kita belajar fardu kifayah untuk anak tangga kita mengetahui fardu ain. Tak apa. Macam contoh, saya dah baca kitab nahwu, sorab, apa semua tu. Tujuan saya untuk anak tangga perantaraan untuk kita mengetahui fardu ain. Itu wajib. Baik, habis itu. Jadi kalau dalil tafsili ni maksudnya dalil yang kita reti untuk diri kita, yang faham untuk diri kita, tapi kita mampu untuk menghuraikan segala syubhat, menolakkan segala syubhat. Kalau orang jawab apa, kita mampu tolak.
Jadi itu panggil dalil tafsili. Dia panggil dalil tafsili. Dalil tafsili Habis itu. Jadi nak menolakkan hujah-hujah kena ada dalil tafsili. Panggil fardu kifayah. Habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tengok kitab kita. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Apa dia segala perkara yang wajib bagi Allah? Tu sifat-sifat dan zat Allah tu lah. Yakni. Tengok bahasa Arab. Yakni. Mengkehendakilah ia musannif. Asal yakni ni bahasa Arab sebenarnya. Dia bukan bahasa Melayu. Yakni ni asal perkataan ana yakni. Mengkehendaki. Kehendaklah ia musannif. Mengkehendakilah ia musannif dengan segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala tadi. Itu apa dia? Yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Oleh mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka itu amat banyak. Jadi kita orang mukallaf, kena ingat, dia betul dalil tafsir in detail, betul. Dalil detail tafsili Baik. Tengok. Jadi bagi tiap-tiap mukallaf itu wajib dia kena mengetahui dan juga i'tikad dan mengaku dalam hati kata perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak. Apa maksud perkara? Yang ni sifat Allah Ta'ala itu sangat banyak. Perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak. Maksudnya perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak. Apa dia perkara yang wajib tu? Tengok dia kata. Tidak dihingga. Ini tidak terbatas. Tidak tersakat. Tidak ada infinity. Tu bahasa putih dia. Akan dia melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada terhad. Tidak terhad. Akan dia melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang tahu perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala hanya cuma kita mampu untuk i'tikad saya berpegang kata perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Tiada dihingga. Maksud tiada terhad. Tiada terbatas. Tidak ada bilangan. Tidak dihingga. Tidak dihingga akan perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu melainkan Allah Ta'ala saja tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu kata perkara yang wajib bagi dia banyaknya mana dia tahu. Kita tidak mengetahui. Cuma kita hanya i'tikad kata Allah Ta'ala itu ada sifat perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak. Tu kita pegang. Kita pegang kata perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak. Itu saja kita pegang. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Tu dia. Habis itu. Tengok. Tafriqnya maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu. Wajib mengaku ni. Wajib apa? Dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Jadi semua perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu semuanya hanyalah untuk Allah Ta'ala saja. Bukan untuk kita. Untuk Allah Ta'ala. Semuanya bagi Allah Ta'ala. Cumanya kita i'tikad. Kita makhluk ni i'tikad dalam hati kata. Kita kata, sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala juga. Baik. Satu. Maksudnya, kena dobit situ iaitu nanti sekejap. Mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh dalam hati mereka itu amat banyak. Yang ini sifat yang amat banyak. Tulis itu.
Jadi sifat Allah Ta'ala tu sangat banyak. Sifat Allah Ta'ala tu sangat banyak. Satu. Dan segala lawan bagi yang wajib itu. Segala yang lawan apa? Segala sifat. Tulis itu. Segala sifat yang lawan bagi wajib itu. Segala lawan bagi sifat yang wajib itu. Apa dia yang wajib itu? Daripada segala perkara yang mustahil. Jadi lawan bagi wajib itu dipanggil perkara yang mustahil. Perkara itu apa? Yang ini sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Dulu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ni tengok. Apa dia perkara yang mustahil? Dia nak tafsir. Takut-takut kita tak faham lagi. Yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Itu panggil mustahil. Perkara tu tentu tidak di atas Allah Ta'ala. Benda tu tak boleh ada pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kata. Tulis itu. Perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Ini perkara itu tentu tidak tak boleh ada pada Allah Ta'ala. Perkara itu tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Itu dipanggil mustahil. Itu dipanggil perkara yang mustahil. Itu dia. Baik. Yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mana? Tentu tidak tu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu. Mengaku apa? Dengan tentu tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Apa maksud semuanya itu? Tulis itu. Dobit situ. Semuanya itu yakni perkara yang mustahil. Yakni perkara yang mustahil. Jadi perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak juga. Kita maklum. Perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala pun sangat banyak juga. Maka lawan dia, kita dah maklum kata, bila kita kata perkara yang wajib itu banyak bagi Allah Ta'ala, begitu juga perkara yang mustahil. Tidak boleh berlaku pada Allah Ta'ala tu sangat banyak juga. Tak boleh berlaku sebab perkara yang mustahil. Tu dia. Tetapi tengok. Sungguh pun kata semuanya itu pun amat banyak. Dia katakan sifat perkara yang mustahil itu sangat banyak. Sungguh berkatalah contoh. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ni nak masuk dah. Nak masuk sifat 20 dah. Nak masuk sifat 20 dah. Perhati ni. Istidrak. Sungguh pun kata wajib atas tiap mukallaf tu mengetahui, mengaku dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya. Ini tentu tidak perkara yang mustahil itu pun amat banyak juga. Sungguh berkatalah macam tu. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tulis. Tetapi perkara ataupun sifat yang wajib. Tetapi sifat ataupun perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Oleh mengetahui serta mengaku putus, serta mengaku sungguh di dalam hatinya. Baik. Jadi disebut sini dia kata apa? Kita ni kena berpegang. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku dalam hati mereka itu. Minta maaf. Tetapi yang wajib, yang ini perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf tu. Apa perkara yang wajib di atas mukallaf? Macam kita ni. Kita ni wajib apa kita ni? Oleh mengetahui serta mengaku sungguh dalam hati. Jadi apa yang kita perlu buat, kita mesti mengaku dan sungguh kita kata Allah Ta'ala tu ada. Dan dia tak terima kata tak ada. Tu dia. Habis itu. Dengan bilang-bilang satu itu 20 sifat. Jadi dibilangkan secara tafsili
Sifat Allah Ta'ala itu ada 20 sifat. Dipanggil ada 20 sifat. Sifat Allah Ta'ala tu ada 20 sifat. Ini secara ijmali. Kita kena tahu. Dan lawan pula 20, yang ini 20 sifat. Lawan bagi sifat yang wajib tadi. Maka lawan dia tu mukallaf. Dengan bilang satu-satu ini 20 sifat. Dan lawan pula 20 sifat. Lawan ni mesti 20 sifat. Bila perkara yang wajib 20 sifat, maka lawan dia 20 sifat. Bukan kata perkara yang wajib 20 sifat, maka perkara yang lawan tu ada 30 sifat. Tu tak kena. Tu tak tepat. Itu tak tepat. Bila 20 sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala dikatakan wajib, maka 20 sifat yang mustahil bagi Allah pula. Tu dia. Baik. Maka wajib di dalam hati mereka itu, ulang balik. Yang ini wajib secara ijmali, tulis itu. Wajib secara ijmali. Tak dengar suara di gambar. Tak dengar ke line tak kuat. Ada orang boleh komen ke? Tak dengar suara di gambar. Ada orang boleh komen seorang? Oh, dengar jelas. Alhamdulillah. Dengar jelas. Mungkin tu internet kot. Internet ke ataupun cuba tengoklah. Baik. Lambat dan gambat. Dan suara jelas. Gambar. Okey, baik. Jelas. Baik. Tetapi yang wajib tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya. Kita wajib mengetahui sungguh tu dengan bilang satu-satu itu 20 sifat. Ini wajib kita tahu. 20 sifat tu wajib kena tahu. 20 sifat tu wajib kita kena tahu. Apa 20 sifat? Yang pertama apa? Sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa', sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Qiyamu ta'ala bi nafsi sampai habis. Wahdaniyat sampai habis. Ila akhirih. Tu dia. Betul. Kita bilangkan satu-satu tu 20 sifat. Dan lawan pula 20 sifat. Serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Kena tahu juga. 20 sifat ni, dalil apa? Orang tanya kita, Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Mana dalil dia kata Allah Ta'ala tu wujud? Kalau orang tanya kita esok, kena tahu dalil. Bila sebut kata dalil tu ada wujud, adanya alam ini. Maka alam ni lah menunjuk kata ada Allah Ta'ala. Itu dalil akli. Kalau dalil nakli, mana dalil akli kata Allah Ta'ala tu wujud? Banyak lagi tu dalil. Jadi kalau kita kata dalil akli, kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Mana dalil? Tapi biasa nak dalil akli Dalil nakli ni dalil ayat Quran. Ayat Quran. Baik situ. Jadi akan datang ni dia nak kita tahu kata kita nak dia suruh kita bilang sifat dan lawan pula dua sifat tu serta dalil-dalil bagi tiap-tiap bagi tiap-tiap satu. Dalil akli Allah wujud adalah adanya alam ini. Itu dalil akli betul. Betul-betul. Dr. Fauziah. Baik. Kemudian dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf. Dia nak bahas dia. Dan bermula 20 sifat yang wajib atas mukallaf. Apa dia? Mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Allah Akbar.
Kita tanya, wajib tahu sifat wajib itu dengan menghafal atau cukup setakat jika disebutkan dan kita mengetahui. Dia kata wajib, kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat 20. Wajib itu bukan dengan menghafal, tapi kadang kita kata, kita sebut kata, kita tahu. Kalau orang tanya, Allah Ta'ala bersifat dengan wujud tak? Ya, betul. Bukan nanti perlu menghafal. Sifat Allah Ta'ala dia tak perlu menghafal, tapi kita kena reti, kena faham. Allah Ta'ala tu bila sebut kata Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, apa yang kita faham? Allah Ta'ala tu ada wujud, maksud makna kata wujud dengan zat Allah Ta'ala. Bukan hanya sekadar menghafal. Kalau menghafal, tapi kita tak faham, buat apa? Dia nak kita tahu, walaupun tak hafal sekalipun, tapi kita tahu maklumat. Itu yang penting sekali. Baik. Dia penting kita sebutkan dan kita tahu sifat wujud tu apa, sifat kidam tu apa. Habis itu. Baik. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf. Wajib apa tu? 20 sifat tu wajib oleh mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Jadi dia kata wajib atas mukallaf tu mengetahui setengah daripada perkara yang diijma' ulama. Apa perkara yang diijma' ulama? Perkara yang dihimpunkan daripada ulama. Ijma'. Asal jama'ah. Yajma'u. Af'ala if'al. Asal ajma'a yujma' ijma'. Maksudnya menghimpun. Perhimpunan boleh kita panggil. Dia kata apa? Setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Atas perkara itu, kena ingat ni, ini benda ijma'. Tak boleh kita menyalahi. Kalau kita menyalahi dengan perkara ijma' ulama', maka jadi kafir wal'iyazabillahi ta'ala. Allah, takut kita. Pandai itu cukup takut. Kalau kita engkar dan juga kita kata, tengok depan yang akan datang, dia tengok. Maka barang siapa mengengkarkan, dia tolak, engkar lah. Dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia, akan sifat 20. Kalau dia pegang kata, orang tanya kita, kita tanya orang, sifat 20 tu wajib tak? Dia kata tak wajib ke atas aku. Dia kata contoh, nak wali'azabillah lah. Dia engkar. Dia kata, orang tanya kita, ilmu tauhid tu, sifat Allah Ta'ala tu sifat 20 sifat betul ke tak? Lepas tu dia kata betul. Tu tak masalah. Ataupun dia syak, tu masalah. Kalau bila syak, maka tak. Maksudnya dia kata soalan-soalan kalau dia engkar lah, syak tak apa lagi. Kalau dia mengengkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui. Sifat 20 orang tanya, sifat 20 tu wajib kena tahu tak? Tak wajib tahu. Dia jawab gitu, tak wajib tahu. Wal'iyazabillah. Minta jauh dari Allah Ta'ala lah. Kalau ada perkataan gitu, minta jauh. Dia kata tengok, maka barang siapa mengengkarkan. Dia engkar. Mengengkar ni orang kita panggil melawan lah. Kalau bahasa Melayu kita melawan. Engkar Lawan. Macam tu orang kita. Sana panggil engkar. Barang siapa yang mengengkarkan dengan mengatakan. Dia kata apa? Tidak wajib diketahui akan dia akan sifat 20. Dia kata tak wajib. Bila ada seorang tu kata tak wajib belajar sifat 20, dia i'tikad begitu dalam hati dia, maka jadi kafir wal'iyazabillahi ta'ala. Jadi kafir. Jadi kafir. Betul lah kita kena ingat. Cakapan kita ni tidak boleh ada gurau senda. Itu bahaya. Ilmu tauhid tidak boleh ada gurau senda. Dan lagi pula kita tak boleh nak mengingkarkan ijma' ulama. Persepakatan. Ijma' ni benda yang disepakati. Betul. Sepakati betul. Ijma' ni benda yang persepakatan. Persepakat. Benda yang sepakat. Semua setuju. Bila semua setuju, dipanggil sepakat.
Sepakat membawa berkat lah. Itu pepatah kita. Sepakat membawa berkat. Itu dia. Baik. Jadi dia kata kalau orang tu engkar, dia kata tak wajib diketahui akannya akan sifat 20. Kalau ada orang tu engkar begitu, wal'iyazabillah, maka jadi kafir. Jadi kafir orang tu. Allah Akbar. Satu. Sebab apa boleh jadi kafir? Sebab apa boleh jadi dia kafir? Kerana ia barang siapa tadi mengengkarkan ijma', lagi pula mengengkarkan ada Tuhan. Yang boleh kata jadi kafir itu sebab apa jadi kafir? Kerana mereka itu mengengkarkan ijma', lagi pula mengengkarkan ada Tuhan. Dia ingkar kata Tuhan tak ada. Dia kata ada Tuhan, mengingkarkan ada Tuhan. Baik. Kemudian dia mengingkarkan ijma' ulama'. Ni bahaya ni. Ni bahaya. Jika kita dah belajar sifat 20 bagi Allah Ta'ala, tapi kita tak ingat dan tak hafal bagaimana hukumnya. Kalau tak ingat tu masalah lain. Dia bab tauhid bukan nak suruh kita menghafal. Dia nak suruh kita reti, faham. Ilmu tauhid dia bukan nak cerita kata hafal tak hafal, ingat tak ingat tak. Ilmu tauhid ni dia nak cerita kata masalah hati. Bukan suruh menghafal. Dia suruh reti dalam hati kita. Kena faham. Orang sana panggil reti. Itu ilmu tauhid. Itu yang main. Kerana ia barang siapa tadi mengingkarkan ijma' ulama'. Allah Akbar. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Pelik sungguh. Puak-puak apa? Ni panggil puak apa ni tadi? Puak yang mengingkarkan dan mengatakan tidak wajib. Ni puak ni. Bukan untuk dihafal tapi difahami. Yang betul. Hafal tu nombor 2. Biasa kita dah ingat dah sifat 20. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawali, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat. Itu semua kita ingat tu. Tapi kita nak bagi faham. Wujud tu apa akan datang? Qidam tu apa? Ni masuk pembahasan yang akan datang ni. Letih sikit kita ni. Letih sikit lah. Pening kita. Kita pening-pening sikit nantilah. Baik tengok. Sebab apa boleh jadi kafir orang tadi tu? Kerana ia orang tadi tu mengingkarkan ijma'. Dia mengingkarkan ijma'. Etis. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Dia ingkarkan ada Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada, dia kata. Kemudian dia tak pakai ijma' ulama'. Ni bahaya ni. Ni bahaya. Sebab tu kita perlu kalau belajar tauhid ni kena ada ilmu mantik. Ilmu mantik ni nak membersihkan daripada perkataan kita daripada bercakap dengan perkara yang tidak baik. Lepas tu kan ada ilmu mantik. Kalau orang etis ni, kita kata kalau dalam bahasa nak panggil orang hadari. Hadari. Bila orang hadari ni dia tak berguna kitab. Dia guna akal. Contoh orang etis. Orang etis ni kita kata orang liberal lah, lebih kurang. Jadi kita kata gini, dia tu mana tengok benda baik, dia rasa benda baik, maka dia buat. Contoh gini. Kalau kita tahu dalam maklum dalam fiqh, orang berzina tu berdosa besar. Tapi kalau orang ni puak-puak ni tak. Dia tengok kata, dia tengok pandangan dia baik macam mana? Kawan tu setuju dengan aku setuju dengan dia. Tak apa, pergi berzina sekali ya. Bukan dia marah aku tak marah dia pun tak marah aku. Itu fikiran tu bahaya. Fikiran tu bahaya. Sebab setuju sama setuju. Itu fikiran etis tu. Fikiran etis. Dia banyak gunakan akal. Sebab tu tauhid ni lah sebagai apa? Untuk sebagai perisai kita. Kalau orang etis gitu. Apa perkara yang nampak baik bagi dia, maka dia buat. Dia tak fikir hukum syarak pandang macam mana.
Dia tak tengok kata hukum syarak tilik macam mana, dia tak pandang. Dia tak pandang tu dia. Sebab itulah hukum syarak inilah sebagai kita pegang undang-undang Allah Ta'ala, sebagai perisai untuk kita untuk defend daripada puak-puak etis, puak liberal dan sebagainya lah. Puak Nasrani, puak Yahudi. Habis itu itu kena hati-hatilah. Kalau puak etis ni dia guna akal. Dia nampak kata benda baik, dia buat. Dia tak ada kira pasal orang lain lah. Dia kira dia. Ni banyak berlaku lah. Banyak berlaku. Tu yang kata berzina weh. Aku bukan salah apa. Aku buat tu kan rela. Aku rela, dia pun rela. Dia fikir gitu. Sampai fikir begitu. Dia tak fikir kata hukum syarak macam mana. Dia tak fikir. Orang etis. Tu liberal pun itu agak liberal lebih kurang lah adik-beradik dia. Baik. Kerana ia mengengkarkan ijma' lagi pula mengengkarkan ada Tuhan. Allahu Akbar. Jadi sebab apa boleh jadi kafir tadi? Ni nak tengok ilat dia. Sebab dia. Sebab apa kita kata orang yang mengengkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan sifat 20 itu jadi kafir, sebab apa? Sebab apa kita kata orang tu jadi kafir? Dengan sebab dia tidak mengatakan dia kata apa? Tidak wajib sifat 20 tu. Kalau ada orang jumpa kita, sifat 20 tu wajib tak? Dia pun jawab, sifat 20 tak wajib. Itu kata dia jadi kafir. Dia mengatakan tak wajib mengetahui sifat 20 itu, sifat 20 bagi Allah Ta'ala tu, maka jadi kafir wal iyaza billahi ta'ala. Sebab apa jadi kafir? Kerana ia seorang tadi mengengkarkan ijma'. Dia pergi engkarkan ijma'. Lagi pula mengengkarkan ada Tuhan. Duk engkar kata ada Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada. Contoh. Baik. Dia boleh jadi kafir sebab apa? Sebab mengengkarkan ijma'. Siapa ijma' ulama'? Seolah-olah kata, sifat 20 tu wajib tak belajar. Ni nampak tak bagi sebab ni. Orang tanya kita, sifat 20 wajib tak? Wajib. Sebab apa kata wajib? Kita berkata, sebab ada disebut di dalam ijma' ulama', perkataan ulama'. Jadi kita ingat, sumber kita ahli sunnah wal jamaah ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Saya ulang balik. Sumber kita, landasan kita ahli sunnah wal jamaah, dia ada 4 semua. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Dan qiyas. Itu bagi mazhab Syafi'i kita. Kalau bagi mazhab Hanafi, kata setengahnya 5 landasan dia. Apa dia? Iaitu perbuatan ahli Madinah. Kalau bagi mazhab Hanafi, mereka mengatakan sumber landasan bagi ahli sunnah wal jamaah tu kata ada 5. Mereka 5. Kita 4, Syafi'i 4. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Kalau Hanafi lain, dia kata Al-Quran, hadis, ijma' ulama', qiyas, perbuatan ahli Madinah. Zaman dululah perbuatan ahli Madinah. Zaman sekarang macam Madinah tak jadi dah. Perbuatan ahli Madinah sekarang tak boleh tiru dah. Kalau perbuatan ahli Madinah dulu, ya. Baik. Jadi dia kata sebab jadi kafir tu kerana dia mengengkarkan ijma'. Ijma' ulama'. Tengok. Ijma' ulama' bagi tahu wajib kita mempelajari 20 sifat. Tiba-tiba kita kata tak wajib. Tiba-tiba dia kata tak wajib mengetahui sifat 20. Kan dah berlawanan dah. Bila berlawanan, maka jadi kafir wal iyaza billahi ta'ala. Allah Akbar. 1. Lagi pula mengengkarkan ada Tuhan. Seolah-olah nak mengingkarkan ada Tuhan. Baik. Memang dia tak mengaku kata, wajib tak belajar sifat 20. Dia kata tak wajib. Apa maksud tak wajib? Seolah-olah kata, tak wajib Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Seolah-olah kata Allah Ta'ala tu tak wajib bersifat dengan sifat wujud. Betul tak? Memang dia tak cakap gitu tak bersifat dengan wujud. Tapi dalilnya apa? Dia kata apa?
tak wajib belajar sifat 20. Apa yang kita pandang akal kita? Oh, maksudnya tak wajib belajar sifat wujud. Tak wajib kita mengetahui sifat wujud Allah Ta'ala. Tak wajib kita tahu sifat kidam Allah Ta'ala. Gitu. Sebab itulah boleh jadi kafir. Sebab lagi pula mengingkar keadaan Tuhan. So kata Allah Ta'ala tak ada sifat wujud. Allah Ta'ala tak ada sifat kidam. Allah Ta'ala tak ada sifat baqa'. Maka kalau dia kata begitu, itu boleh jadi kafir. Sebab apa tu? Kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Kerana ada itu, apa ada itu? Tulis. Kerana sifat wujud itu. Tulis. Ada dengan mana sifat wujud. Dobel situ. Kerana ada itu, yang ni kerana sifat wujud itu. Tulis. Payah kalau kita baca sekali lalu tu. Kerana ada itu setengah pada sifat yang 20. Itu. Apa yang kerana ada itu? Ada itu tak apa. Yang ni dia terjemah pada sifat wujud lah. Kerana ada sifat wujud itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Kan sedap terjemah gitu. Dia kena faham ayat. Jangan tu baca je. Kerana ada itu setengah pada sifat yang 20 itu. Apa dia ada itu? Tak faham Ustaz. Memang tak faham sebab dia terjemah bahasa Melayu. Bahasa kita apa? Kerana sifat yang wujud itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Sebab sifat wujud itu kan sebahagian daripada sifat 20. Tiba-tiba dia kata tak wajib belajar sifat 20. Maka orang itu dikatakan orang yang kafir wal'iyazabillahi ta'ala. Allah Akbar. Habis itu, apa maksud dia? Berartinya, tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Seolah-olah kata, tak boleh kata Tuhan tu ada dan sebagainya. Dia kata apa? Tuhan tu tak ada. Tak ada sifat wujud. Tuhan tu tak ada sifat kidam. Tuhan tu tidak ada sifat baqa'. Nampak? Dan dasar mengikut syahadin pun Al-Quran ada ijma' ulama' dan qiyas. Betul. 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 Alhamdulillah. Kalau bagi mazhab Hanafi tak silap, kalau mazhab Hanafi tu dia katakan dia tambah satu lagi, iaitu perbuatan ahli Madinah. Tapi perbuatan ahli Madinah sekarang tak boleh kita nak ikut, tak boleh, dia dah lari dah. Kalau ikut perbuatan ahli Madinah senang itu. Kalau orang tak semayang kita. Bukan gitu Ini perbuatan ahli Madinah waktu zaman sahabat Nabi dulu. Waktu zaman Nabi dulu. Tu kita boleh ikut dulu. Zaman sekarang Arab takkan nak ikut. Pergi Mekah tu Arab buat benda tak elok, kita berikut. Tak boleh. Madinah lah, Madinah. Baik. Kemudian kerana ada itu, ini kerana sifat wujud itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Apa maksud sifat yang 20 itu? Apa maksud kata sifat yang wujud itu setengah daripada sifat yang 20 itu? Apa maksudnya? Artinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Allah Akbar. Tak boleh kita kata kat Tuhan tu ada dan sebagainya. Itu yang dia berkatakan wal'iyazabillah. Jadi dia kata artinya, arti pada kata setengah, kerana ada itu setengah pada sifat yang 20 itu, berartinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Tak boleh kita kata Tuhan tu kidam. Tak boleh. Itu bagi dia lah, bagi pendapat dia. Kita ni wajib Allah Ta'ala bersifat wujud, wajib Allah Ta'ala bersifat kidam sampai habis. Tapi yang orang tadi dia kata tak wajib. Dia mengatakan Allah Ta'ala tu dia mengatakan Allah Ta'ala tu tidak ada sifat 20. Ataupun dia mengatakan tak wajib dia belajar sifat 20. Maka orang ni dia kata apa? Maka orang yang tidak boleh berkata, tengok. Berartinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Baik, satu masalah. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu, siapa-siapa yang tak boleh kata Tuhan tu ada,
Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada. Dia tak boleh nak sebut kata sifat wujud. Sifat wujud. Tengok. Dia kata apa? Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu. Dia tak boleh nak kata sifat wujud Allah Ta'ala tu ada bagi Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak sebut kata ada Tuhan, maksudnya sifat wujud itu ada pada Allah Ta'ala. Dia tak kata begitu tu. Dia kata apa? Orang kafir. Dia katakan orang tu orang kafir. Wal'iyazabillah. Habis itu. Dipanggil orang tu orang kafir. Sebab apa? Sebab dia tak boleh berkata dengan ada Tuhan. Dia nak kata Tuhan tu ada payah. Jadi dia tak kata. Bila tak kata tu maka dia jadi kafir. Wal'iyazabillahi ta'ala. Baik. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala. Demikian lagi tidak sah iman. Iman seorang itu tidak sah. Apa maksud demikian lagi? Yakni seperti orang yang mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib ketahui akan sifat 20 tadi tu. Itu maksud dia. Itu maksud kata demikian lagi. Demikian lagi. Maksudnya apa? Yang ni orang yang mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia tu. Akan sifat 20 tu. Demikian tu juga tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala. Allah Akbar. Orang tu dikatakan orang tu tidak sah imannya. Dan lagi pula jadi kufur wal'iyazabillahi ta'ala. Dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala orang-orang yang tidak peduli ada orang-orang yang tidak peduli ada tak kata. Apa maksud ada tak kata? Dia tak kata-kata Allah Ta'ala tu ada. Dia tak kata, tak terkata-kata Allah Ta'ala tu ada. Dia tak kata pun ada Allah Ta'ala. Sebenarnya ayat payah saja. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala ialah orang-orang yang tidak peduli ada. Dia tak peduli kata ada tak kata. Dia tak peduli kata ada tu tak kata. Maksudnya apa? Adanya sifat Allah Ta'ala tu dia tak sebut kata ada. Tu maksud dia. Dia tak kata pun kata Allah Ta'ala tu ada sifat wujud. Dia tak kata pun. Itu kata ada tak kata tu. Payah ayat dia. Dia tak peduli pun. Dia tak ambil tahu kata Allah Ta'ala tu ada ke tak ada, dia tak ambil peduli. Tu maksud dia. Tiada pun tak kata. Ni pelik ni. Ada pun tak kata, tak ada pun dia tak kata. Dia duduk tengah-tengah. Orang tanya, Allah Ta'ala tu ada tak? Dia tak kata apa-apa. Allah Ta'ala tu ada ke tak? Dia kata tak. Dia tak kata apa-apa. Allah Ta'ala ada, tak ada kan? Dia pun tak kata apa-apa juga. Dia senyap. Ada pun tak kata, tak ada pun tak kata juga. Tu maksud dia. Tak kisah Allah ada ke tiada, tak kisah. Tak kisah. Allah Ta'ala tu ada ke tak? Orang tanya kita. Dia pun tak kisah. Allah Ta'ala tu tak ada ke? Dia pun tak kisah. Ni orang macam ni. Tengok bahaya ni. Bahkan habis tu lagu mana? Dia tak kata apa-apa. Bahkan semata-mata senyap. Duk senyap sedih. Duk senyap. Ni bahaya ni. Orang tanya Allah Ta'ala tu ada. Dia pun tak kata apa-apa. Allah Ta'ala tu tak ada. Dia pun tak kata apa-apa. Dia tak kisah. Dia tak ambil peduli. Allah Ta'ala ada ke, Allah Ta'ala tak ada ke, dia tak ambil peduli. Ni bahaya orang ni. Tengok. Bahkan semata-mata senyap. Dia katakan orang ni orang senyap. Senyap je. Ada pun pada Zohir dihukum akan dia Islam. Ni ingat orang macam ni kita hukum dia pada Zohir, hukum ni orang Islam. Jangan kata kafir jangan. Bukan semudah kita nak kata orang tu kafir. Bukan semudah itu. Bukan semudah kita makan cismo. Pak gigit telan. Bukan. Nak kata orang kafir tu bukan. Tapi pada Zohir dihukumkan akan dia orang tu orang Islam.
Selama mana kita tak dengar dia kata apa-apa kat mulut dia, maka kita hukum kata dia tu orang Islam. Tu dia. Tengok. Ada pun pada zahir dihukum akan dia Islam. Sebab apa? Jika ia berasal keturunan Islam. Tengok. Jika ia seorang tadi berasal keturunan Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Tu kena ingat. Jadi pada zahir hukumnya kita tak boleh kata hukum dia orang kafir. Kita hukum kata dia tu orang Islam. Bila orang Islam, jadi asal keturunan dia tu Islam. Maka wajib atas orang hidup kita ni membicarakan kematiannya apabila dia mati. Kita kena caralah bila dia mati esok kena cara. Contoh kita dengar kata dia tu kafir. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi kita husnuzan. Bila husnuzan, maka kita tengok jika dia asal keturunan Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Jadi orang Islam tu siapa yang wajib membicara? Kita ni lah. Kita kena membicarakan masalah tu. Tu dia. Wallahu a'lam. Habis itu. Huraian sifat yang pertama wujud. Apa sifat wujud? Kita panggil artinya ada. Bahawasanya tidak ada Tuhan. Mana dia? Kita terjemah ada. Sifat wujud tu kita panggil ada. Ni rasa ini kita hari Jumaat ni kita sambung balik. Dah sampai stesen kita insya-Allah. Wallahu alam. Huraian sifat yang pertama wujud artinya ada. Menguruskan jenazah, uruskan jenazah orang tu, ya kena uruskan. Memang kena uruskan lah. Sebab pada Zuhair kita hukum Islam. Ada berlaku kat Kedah ni, nama apa? Kasih Ahmad ke siapa nama? Mereka kata dia liberal. Tapi bukan liberal. Wallahu alam. Cumanya pada pandangan kita tu, kita hukum kata dia tu orang Islam. Bila kita kata dia orang Islam, wajib kita, orang yang hidup ni membicarakan dia pada kuburan orang Islam juga. Ustaz, macam mana mu'alaf yang dah ikut cari hidup sebelum Islam? Dia katakan orang kafir juga. Walaupun dia mu'alaf yang dah ikut cari hidup. Oh, minta maaf. Salah faham. Ustaz, macam mana mu'alaf? Masuk Islam dah lah. Yang dah ikut cara hidup sebelum Islam. Dia tetap Islam juga. Ni banyak. Cantik soalan ni. Dia biasa saya biasa jumpa juga. Ada bekas saudara juga, kawan ayah lebih kurang lah. Orang Cina mu'alaf. Jadi Cina mu'alaf tu dia dah terbiasa dengan budaya dia sebelum dia masuk Islam. Maklumlah dia makan Maggi tu tak nak halah, tak ada apa pun. Cumanya tapi budaya dia. Tapi budaya kita tengoklah, adakah etikot dia salah? Tapi etikot dia betul. Cuma dia tak semayang. Dia tu nampak dah. Kasih Ahmad. Ya betul. Kat ini beritahu. Kasih Ahmad tak silap. Bising juga, bunyi juga bising kata dia tu mati di Kedah tak silap. Diorang sampai bising-bising kata dia nak tanam kat mana. Sampai orang tak mahu bicarakan dia. Tak, kena bicarakan dia. Sebab mati Zuhair pada Islam. Lainlah dia mengaku, aku ni bukan Islam. Tu lain. Cuma perbuatan kita tak tahu. Kita hukum kata dia masih Islam lagi. Wajib orang Islam tu membicarakan dia. Jangan kita bagi kat orang kafir suruh dia bicara. Tak, jangan. Bagi orang mu'alaf tadi, tengok mu'alaf tadi. Tapi kena tengok etikot dia lah. Kalau mu'alaf tadi, kalau dia tu tak semayang, dia tetap orang Islam juga. Cuma budaya dia saja. Budaya saja. Tu dia. Cumanya budaya kadang-kadang dia tak semayang. Maklumlah. Dia mu'alaf ni pun ada terhad masa dia juga. Ni selama-lama dah apa? Kecil lagi dah masuk Islam sampai ketua mu'alaf lagi. Bukan dia. Tengok negeri. Kalau negeri kalau tak silap Selangor ni, nak kata orang tu mu'alaf 7 tahun tak silap. Cuba cek atas negeri.
Tapi dikatakan jadi, tengoklah mu'allah ni macam mana dia kadang-kadang kalau kita zuhir hukum Islam, kafir, wallah alam, boleh jadi di sisi Allah Ta'ala. Kita tak tahu hati dia. Cuma hukum pada zuhir kita boleh kurang Islam. Adapun di hati, itu kita serah pada Allah Ta'ala. Sama ada dia kafir ke Islam, kita serah Allah Ta'ala. Itu di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Kerja kita tak boleh nak hukum dah. Yang ni orang kafir ni tak boleh hukum dah. Habis itu. Kemudian kata huraian sifat yang pertama wujud artinya ada. InsyaAllah kita sambung. Ni sifat wujud ni payah sikit ni. Ni standby lah ni hari Jumaat ni. Ni nak main amrun iktibari lah apa dah semua tu, nanti kita nak bahas. Dah lama tak main dah ni. Jadi sekadar itu saya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah ibu sekalian. Ustaz, saya tak faham apa maksud membicara kematian di sini. Maksud membicara tu kita menguruskan kematiannya. Membicarakan tu kita menguruskan kematiannya. Maksudnya di sini membicarakan kematiannya. Ini wajib atau orang hidup tu menguruskan kematiannya. Kena tolong uruskan. Bukan kita tak ambil tahu langsung, tak. Ambil tahu. Maksud bicara kita ambil tahu. Bukan kita biar gitu, tak. Faham lagi habis itu wallahu a'lam. Jadi sekali itu saja, yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ما شاء الله.